Yokmok adalah bandar pertama saya lepas saya dah cross dekat Arctic Circle. Dekat Yokmok tu saya duduk dekat rumah seorang cikgu ni, nama dia Lina. Dia ni adalah mak kepada kawan saya yang saya kenal masa saya duduk dekat Umeå beberapa hari sebelum tu. Yokmok ni juga dah termasuk dalam area Swedish Lapland. Lapland ni adalah region dekat utara Sweden. Wilayah Lapland ni sebenarnya besar. Dia sampailah ke Russia. Tapi dulu Russian punya empire dia pernah jajah semenanjung Skandinavia ni. Jadi dia pecahkan Lapland ni kepada dua, iaitu dekat bahagian Sweden iaitu Swedish Lapland dengan dekat bahagian Finland iaitu Finnish Lapland. Swedish Lapland ni adalah antara tempat yang paling sejuk sekali dekat Sweden. Locals kat sana pun dah lain. Diorang ni adalah orang Sapmi. Diorang ni macam orang Aborigines. Rupa diorang dah lebih kurang sama macam orang Inuit, macam orang Eskimo yang duduk dekat Greenland, dekat Northern Canada, dekat Alaska semua ni. Dan Yokmok ni jugalah adalah tempat pertama saya tengok aurora dekat Arctic. Sebelum tu masa dekat Umeå, saya dapat tengok aurora ni daripada jauh. Dia nampak macam sama-sama. Pasal Umeå ni terletak beberapa ratus kilometer lagi sebelum sampai dekat garisan Arctic. Tapi bandar Yokmok ni dah memang berada dekat garisan Arctic ni. Masa malam kedua saya dekat Yokmok tu, saya dah nampak langit dekat situ macam dah start clear. Awan semua dah tak ada. Selalunya bila awan tak ada, dia akan jadi lagi sejuk disebabkan kalau ada lapisan awan, dia akan trap heat dekat bumi ni. Jadi selalunya kalau cloudy, kalau banyak awan, temperature selalunya akan ranging between -10 sampai -20. Tapi kalau langit tu clear, selalunya temperature akan jatuh bawah -20. Dan at the same time, disebabkan langit tu clear, memang saya ada very high chance untuk tengok aurora borealis. Disebabkan tu saya pun get ready, saya standby, saya charge semua bateri kamera saya sampai full. Disebabkan bila cuaca sejuk ni, bateri kamera akan cepat habis. Dan pada malam tu saya makan early dinner. Lepas habis je dinner, saya terus keluar pergi dekat tempat yang gelap, sejalan lebih kurang dalam 10 minit daripada rumah Cikgu Lina tu. Dan pada masa tu lah saya nampak aurora borealis ni dengan betul-betul terang, betul-betul jelas pada masa tu. Kalau nak dibandingkan beberapa hari sebelum tu, masa saya tengok dekat Umeå, dia nampak daripada jauh. This time saya nampak betul-betul dekat atas kepala saya. Kadang-kadang the whole sky tu memang dipenuhi dengan aurora borealis ni. Memang nampak very grand. Saya stay berjam-jam dekat tempat yang sejuk, dekat tempat open, dekat area snow semua ni. Memang saya betul-betul terpukau. Memang pada masa tu saya sejuk sangat, tapi saya tahan je. Masa tu dalam -23. Saya punya jari, saya punya kasut semuanya beku pada masa tu. Tapi saya tahan je sampailah bateri saya semuanya habis. Bila bateri kamera saya semuanya habis, saya balik ke rumah, saya charge semua bateri kamera saya. Lepas tu saya transfer semua files daripada kamera saya pergi dekat laptop. Lepas tu saya adalah edit sikit-sikit sementara tunggu semua bateri kamera saya tu full balik. Bila dah full, saya ambil basikal saya pergi kayuh tempat yang jauh sikit, cari tempat yang lagi gelap supaya saya dapat tengok lagi jelas aurora borealis ni. Dan pada masa tu saya stay sampailah lebih kurang pukul 4 pagi disebabkan saya betul-betul excited. Itulah malam pertama saya dapat tengok aurora borealis dengan begitu jelas sekali. Berjam-jam saya duduk dekat luar tengah-tengah malam tu sampai saya punya hidung rasa keras, saya punya telinga semua rasa macam nak patah. Walaupun saya dah tutup semua kulit saya dengan balaclava, dengan kain semua ni. Disebabkan saya excited sangat tengok aurora borealis ni, saya rasa macam lagi tak sabar nak mengayuh ke arah utara, nak mengayuh lagi jauh ke dalam benua Arctic. Lepas malam tu saya berehat lagi sehari dekat rumah Cikgu Lina tu disebabkan saya tidur lambat, pukul 4 saya baru balik pada masa tu. Dan sehari selepas tu saya pun sambung mengayuh ke arah utara ke penghujung Sweden, sampailah dekat border Sweden dengan Norway dekat Riksgränsen. Dan pada masa itulah saya dapat tengok aurora borealis ni hampir setiap malam. Saya cuma tak dapat tengok kecuali bila saya dah penat sangat, kadang-kadang saya tidur awal ataupun kalau weather tu cloudy sangat. Aurora borealis ni dia dekat atas lapisan awan. So kalau macam cloudy, kalau awan tu tebal, memang kita tak akan nampak aurora borealis ni. Okay, saya akan lari topik sikit sekarang. Pada masa tu lagi sekali saya rasa very emotional. Saya rasa macam nak nangis bila saya tengok aurora borealis tu. Ada dua sebab kenapa saya rasa very emotional masa saya tengok aurora borealis tu. Yang pertama, saya rasa betapa hebatnya pencipta kita boleh menciptakan sesuatu yang boleh membuatkan manusia ni betul-betul kagum. Kalau nak diikutkan semua benda dekat keliling kita pun kita boleh kagum sebenarnya. Macam kita tengok sunrise, sunset, hujan, rainbow, setiap nafas kita, conscious mind kita, dan the list goes on and on and on. Tapi selalunya kita akan take for granted disebabkan benda
benda tu kita tengok hari-hari, kita experience hari-hari. Tapi saya ni pula, saya ni daripada Malaysia, daripada negara Khatulistiwa. Bila saya tengok aurora borealis tu yang cuma boleh dilihat dekat bumi Arktik, saya rasa benda tu very special. Saya rasa betul-betul kagum tengok cahaya yang hijau tu menari-nari dekat langit Arktik. Dia nampak macam dalam animation punya movie, nampak very unreal. Pada masa tu saya terfikir cuma Tuhan dia, cuma pencipta kita je yang mampu menciptakan semuanya, dan kita sebagai manusia ni tak mampu mencipta apa-apa pun. Even meja dekat depan saya ni pun bukanlah dicipta oleh manusia, tapi meja ni kita kena tebang pokok, kita kena potong kayu tu kecil-kecil, kita kena tebuk lubang, kita kena letak skru sana sini, kita kena ratakan permukaan dia, barulah terjadinya meja dekat depan saya ni. Samalah juga macam benda-benda yang lain dekat dunia ni. Meaning kita cuma boleh manipulate benda yang dah ada dekat alam ni, tapi kita tak ada power untuk menciptakan sesuatu tu secara hakiki, daripada tiada kepada yang ada, daripada non-existence kepada yang wujud. Okay, anyway, sebab yang kedua kenapa saya rasa very emotional masa saya tengok aurora borealis tu, disebabkan saya rasa macam saya dah achieve saya punya dream. Dan dream ni bukanlah dream yang biasa, tapi saya punya childhood dream. Childhood dream saya bukanlah untuk tengok aurora, pasal masa saya kecil saya tak tahu pun aurora borealis ni wujud. Saya cuma tahu tentang kewujudan aurora borealis ni cuma masa saya tengah buat research pasal Europe beberapa bulan sebelum saya pergi ke Iceland. Tapi saya punya childhood dream adalah to be free, to be able to travel all over the world, untuk tengok wonders dekat dunia ni, untuk tengok benda-benda yang pelik dekat dunia ni. Saya selalu evaluate diri saya, dan kadang-kadang saya terasakan yang macam saya ni adalah seorang budak yang kecil yang stuck dalam badan seorang dewasa. Ini adalah kerana walaupun saya dah makin tua, tapi saya rasa macam saya punya dream sekarang ni masih lagi sama dengan dream saya masa umur saya 8 tahun dulu. Baru-baru ni saya ada kasih satu talk online, saya share saya punya travel experience dekat satu international school dekat KL ni. Dia punya audience adalah budak-budak yang berumur 7 hingga ke 12 tahun. Dan at the end of the session tu, saya ada mention dekat budak-budak ni supaya to keep diorang punya childhood dreams. Ini adalah kerana bagi saya, orang yang paling pandai dreaming ni sebenarnya adalah budak-budak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun semua ni. Budak-budak yang belum lagi expose dengan sistem kehidupan yang ada sekarang ni. Masa kita kecil, masa umur kita 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, masa tu lah kita punya dream ni masih lagi pure. Bila kita dah makin besar, kita akan slowly kena influence dengan environment kita, dengan surroundings kita. Masa itulah slowly kita akan kena influence. Kita akan slowly percaya bahawa tujuan hidup kita sebagai manusia ni adalah untuk jadi lawyer ataupun jadi engineer. Bagi saya itu bukanlah dream yang pure, tapi itu cumalah dream yang related dengan surrounding kita je pada masa tu. Mungkin kalau kita membesar sebagai seorang shepherd in the middle of the steppe of Andalusia 500 tahun yang dulu, for example, kita punya impian bukanlah untuk menjadi seorang lawyer, tapi mungkin kita ada impian untuk ada 1000 ekor kambing biri-biri, for example. Sama juga macam generation bawah kita ni satu hari nanti, mungkin impian diorang bukan lagi untuk jadi lawyer ataupun engineer, tapi mungkin diorang mengimpikan untuk jadi YouTuber yang ada 1 juta subscriber, ataupun ada 10 juta followers dekat TikTok, for example. Sama jugalah kalau kita ada dream nak beli kereta Mercedes, for example. Itu bukanlah dream yang pure, tapi disebabkan kita dah kena influence dengan surrounding kita yang mengatakan bahawa Mercedes tu adalah satu simbol kekayaan yang boleh lead kita kepada kepuasan, yang ultimately boleh lead kita kepada happiness. Mungkin 20 tahun daripada sekarang, Mercedes tu akan digantikan dengan jenama Tesla, for example. Ataupun mungkin kalaulah kita sebenarnya hidup in the middle of the steppe of Mongolia 800 tahun sebelum ni, impian kita bukanlah untuk beli kereta Mercedes, tapi kita mengimpikan untuk ada seekor mountain horse yang betul-betul kuat, for example, supaya kita boleh travel effortlessly daripada hujung steppe of Mongolia tu sampailah ke kaki pergunungan Ural dekat tengah-tengah Russia, for example. Dari
daripada situlah saya selalu evaluate balik sebenarnya apa yang saya betul-betul nak dalam hidup ni. Apa sebenarnya saya punya dream yang sebenar, yang pure, yang masih lagi belum tercemar oleh surrounding saya, oleh sistem yang ada sekarang ni, yang tengah govern hidup kita sekarang ni. Masa tu saya cuba ingat balik apa yang saya fikirkan masa saya kecil. Kadang-kadang saya even imagine kalaulah saya masih lagi hidup dekat alam roh sebelum saya even masuk kepada kehidupan sebagai seorang manusia dekat dunia ni, dan daripada sudut tu saya cuba untuk imagine apa sebenarnya impian saya. Saya tak rasa saya akan cakap dekat diri saya sendiri yang saya tak sabar nak jadi seorang manusia disebabkan saya nak lose weight, ataupun saya nak bawa kereta Mercedes, ataupun saya tak sabar nak jadi manusia disebabkan saya nak dressing macam lawyer dan masuk dekat dalam court. Tapi mungkin saya akan cakap dekat diri saya sendiri yang saya tak sabar nak jadi manusia disebabkan saya nak experience. Saya nak experience sebanyak yang mungkin. Kalau saya boleh travel, saya nak travel sejauh yang saya mampu, dan kalau saya boleh terbang, saya nak terbang setinggi yang saya boleh, dan kalau saya boleh dive, saya nak dive sedalam yang saya mampu. Saya nak tengok sebanyak yang mungkin dan kagum dengan semuanya. Saya nak feed saya punya curiosity. Saya nak tahu apa yang ada dekat sebalik bukit, dekat sebalik gunung tu, apa yang berada dekat seberang laut tu, apa yang berada dekat dalam laut tu. Kalaulah dunia yang kita hidup ni adalah sebuah art gallery, saya nak amati setiap painting, setiap lukisan tu, dan saya nak rasa wow. Saya nak sentiasa rasa kagum dengan keindahan, dengan kehebatan, dengan kebesaran semua ni. Disebabkan itulah saya rasa macam ada something yang tak kena. Saya rasa macam agak lost sebelum saya start travel dulu. Disebabkan saya rasa masa tu saya tengah mengikut saya punya dream yang fake, yang bukannya pure. Dan disebabkan tu jugalah saya rasa begitu sebab, saya rasa begitu emotional masa saya tengok Aurora Borealis tu. Pasal saya rasa bersyukur sangat disebabkan saya dah mula bergerak ke arah saya punya childhood dream pada masa tu. Dan lastly, saya rasa dream ni memang very important, kerana dream ni sebenarnya adalah satu bentuk doa. Bila kita dream, apa-apa yang kita impikan dia akan masuk dekat subconscious mind kita, dan tanpa kita sedar sebenarnya badan kita tengah bergerak ke arah impian kita tu.